Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 5 Februari 2022. Tahap keselamatan pantai timur Sabah terjamin dari sebarang ancaman luar. Ini ditegaskan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah. Menurut Datuk Idris, risikan dan penyiasatan pihaknya bersama Eastern Sabah Security Command (ESCOM) mendapati bahawa tidak ada sebarang petunjuk tentang dakwaan wujud pencerobohan sekumpulan lelaki warga asing masuk ke Ladatuk Sabah melalui perairan Long Patau Tembisan pada 28 Januari 2022. Walau bagaimanapun katanya, semua pasukan keselamatan sentiasa memberikan perhatian tentang situasi semasa di pantai timur Sabah dan Sabah keseluruhannya daripada sebarang ancaman luar. Justru orang ramai dinasihatkan agar tidak perlu risau tentang tahap keselamatan di Sabah. Beliau menyatakan demikian menerusi kenyataan media di Kota Kinabalu. Laporan harian COVID-19. Semalam Sabah mencatat peningkatan kes hampir 2 kali ganda dengan 909 jangkitan baharu berbanding 476 kes pada Khamis. 2 kematian masing-masing di Tuaran dan Sandakan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataannya memaklumkan terdapat 3 daerah mencatat kes 3 angka iaitu Sandakan 185 kes, Pinampang 115 dan Kota Kinabalu 101 kes. Sebanyak 89 kes berpunca daripada 9 kluster aktif termasuk 4 lagi kluster baharu melibatkan institusi pendidikan. Kluster tersebut adalah Jalan Kluster Jalan Pendidikan, Ranau, Kluster Sungai Batang Batu 10 Sandakan, Kluster Jalan Tande Kota Marudu dan Kluster Jalan Taman Beringin Kota Marudu. Baik saudara, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Baik saudara, kita beralih pula mengenai program pemberian vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun yang bermula semalam. Di Kota Kinabalu, ibu bapa atau penjaga boleh membawa anak-anak mereka mendapatkan vaksin COVID-19 di mana-mana klinik kesihatan atau klinik kesihatan ibu dan anak. Pemberian vaksin kepada kanak-kanak ini adalah kepada mereka yang berumur 5 hingga 11 tahun. Dan keutamaan diberikan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah komorbid dan juga masalah-masalah kesihatan yang lain, dan ianya diberikan di hospital-hospital yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Seramai 60,000 kanak-kanak disasarkan bagi pemberian vaksin COVID-19 di ibu negeri. Setakat ini, Kementerian Kesihatan Malaysia masih belum membenarkan klinik swasta melaksanakan pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak kecuali klinik yang mempunyai pakar kanak-kanak. Jelas Dr. Suhaila, pada masa ini masih belum ada panggilan untuk penerimaan pemakluman melalui sistem MySejahtera, namun ibu bapa boleh mendaftarkan melalui sistem MySejahtera untuk mendapatkan temu janji pengambilan vaksin COVID-19. Mereka juga boleh datang terus ke klinik kesihatan atau klinik kesihatan ibu dan anak berhampiran untuk temu janji. Sementara itu, ibu bapa dan penjaga digesa mendaftarkan kanak-kanak berusia di bawah 12 tahun hingga 5 tahun menerusi aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan tarikh janji temu vaksinasi tersebut. Mereka boleh berbuat demikian menggunakan dokumen MyKid atau sijil kelahiran. Kepada ibu bapa atau penjaga, saya nasihatkan agar boleh berjumpa kepada pakar-pakar perubatan untuk mendapat nasihat. Janganlah terlalu mendapat sumber-sumber berita yang tidak sahih. Beliau turut menyarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM membuka pusat pemberian vaksin PPV bagi tujuan berkenaan di sekolah. Haji Muhammad Arif turut meminta agar semua sekolah yang mempunyai asrama perlu mengetatkan prosedur operasi standard SOP bagi mencegah penularan dalam kalangan pelajar terbabit. Pada masa sama, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Datuk Dr. Rosnani Mudin dalam kenyataannya memberitahu
Setakat ini, seramai 23,578 kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun telah mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Terdahulu, program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids telah dilancarkan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin di Lembah Kelang, Selangor. Sementara itu, di Sandakan menyaksikan sambutan memberangsangkan untuk mendapatkan vaksin PIC Kids di Klinik Kesihatan Sandakan. Mereka hadir sekitar pukul 10 pagi dengan ditemani ibu bapa mahupun penjaga. Itu sekolah bagi itu information sini ada vaksin. Sebab kes sekarang masih increase, jadi saya pun rasa cukup penting untuk anak saya ambil vaksin juga. Sebab saya sudah vaksin 2 kali kan. Ya. Jadi saya safe, saya believe lah itu vaksin karena safe juga. Kesihatan. Yang penting yang jaga saya punya anak lah. Kerana Sandakan ini banyak kan kena pun jangkitan kan. Jadi sekarang saya mau safety for my safety my kids lah. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Kawasan Sandakan Dr. Johari Awang Besar berkata seramai 51,564 kanak-kanak di Sandakan layak menerima vaksin berkenaan. Pemberian vaksin turut diperluas di fasiliti kesihatan klinik Desa Batu 7, Batu 10, Sungai Manila dan Ulu Dusun serta klinik kesihatan ibu dan anak Sandakan. Sukarela datang untuk menerima suntikan untuk anak mereka, dan apabila saya tanya kepada mereka tadi, mereka pentingkan kesihatan untuk anak. Kita berharap kepada semua ibu bapa jangan takut, jangan tunggu. Pemimpin Akar Umbi diingatkan agar melaksanakan tugasan dengan amanah, bertanggungjawab selain mengelak menggunakan kuasa demi kepentingan peribadi, khususnya semasa mengurus kebajikan rakyat. Peranan golongan berkenaan penting khususnya dalam usaha membawa pelbagai pembangunan ke kawasan masing-masing. Menteri Belia dan Sukan Sabah yang juga Wakil Rakyat SUK Dato' Elron Alfred Angin berkata, disebabkan sikap sedemikian hanya akan menjejaskan usaha pimpinan di peringkat Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang sentiasa mendahului keperluan rakyat. Sepatutnya kita tidak terlibat dengan isu-isu ada kepentingan diri sendiri. Itu akan melambatkan proses permohonan itu. Satu. Kedua, orang-orang yang diurus, yang terlibat dalam pertikaian umpamanya, dia akan melihat kita sebagai seseorang yang berkepentingan. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis jamuan makan bersama pemimpin-pemimpin masyarakat N45 SUK di rumah kediamannya di Kampung Bia, Keningau. Dalam perkembangan lain, Dato' Elron menjelaskan bahawa pihaknya akan mengadakan perbincangan lanjut untuk cadangan pembinaan jambatan gantung di Kampung Mamagun SUK bagi kemudahan perhubungan. Jelasnya jalan kampung berkenaan masih dimiliki syarikat pembalakan, manakala hasil tinjauan UPPM SUK mendapati ada satu jalan pintas juga telah pun disediakan. Sebanyak 3,000 kotak bantuan makanan disampaikan kepada penduduk terjejas banjir di Pantai Timur Sabah menerusi program UMS KPT Prihatin. Sumbangan disampaikan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad semasa mengadakan kunjungan ke Fakulti Pertanian Lestari FPL Universiti Malaysia Sabah UMS di Sandakan. Terdahulu, Datuk Noraini turut menyempurnakan gimik pecah tanah masjid sebelum membuat tinjauan tapak cadangan Dewan Kuliah Pusat FPL UMS Sandakan. Projek pembinaan masjid dan Dewan Kuliah tersebut akan dimulakan tahun ini melibatkan kos keseluruhan 60 juta ringgit. Apabila siap kelak, Dewan Kuliah tersebut mampu menampung 1,000 pelajar dalam satu-satu masa. Pengagihan bantuan wang ihsan BWI dan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir berlaku hujung tahun lalu dan awal tahun ini di 6 daerah telah disegerakan. Pengagihan yang bermula sejak 20 Januari lalu melibatkan 1,431 ketua isi rumah dengan peruntukan 1.431 juta ringgit. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Negeri Sabah Jais Asri berkata pihaknya juga telah melaksanakan pengagihan hampir 6,500 bantuan bakul makanan.
Kita di jabatan telah pun mengoperasikan 19 pusat pemindahan. Sepanjang mereka berada di pusat pemindahan, kita telah berikan makanan bermasak untuk 3 hari. Kos ini melibatkan agak besar, RM646,100 untuk belanja makan sahaja. Dan kita telah dapat salurkan bantuan kepada mereka yang terkesan ini pada kadar yang segera. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Jais menjelaskan bahawa pihaknya juga bersedia menghadapi sebarang kemungkinan bencana melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Katanya stok barangan keperluan untuk bantuan juga sentiasa mencukupi. Banjir yang melanda 6 daerah di negeri ini bermula 29 Disember tahun lalu hingga 5 Januari lalu menjejaskan 6,461 penduduk. Program dakwah bual bicara Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM RTM Sabah meneruskan misinya menemui ummah di Masjid Jamek Kampung Kerukan, Kuala Penyu. Rancangan tonggak itu juga turut disiarkan secara langsung menerusi Radio Sabah FM dan aplikasi langsung menerusi Facebook. Dengan tajuk Rumah Impianku menampilkan panelis timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah Dr. Sarip Abdul dan Pegawai Jains Ustazah Lilis Mulyani Makmun dengan moderator penolong pengarah Yadim Sabah Ustaz Ramli Daud. Program ini turut mendapat kerjasama Majlis Dakwah Negara MDN. Bagi Majlis Dakwah Negara, kita bersedia untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak, termasuk selepas ini kita akan bersama dengan tentera di Kem Lokawi dan kita akan bersama dengan Universiti Malaysia Sabah supaya kita mengangkat lagi Forum Anjung At-Taqwa ini. Setiap kali kami membuat forum, sambutan memang menggalakkan dan kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sentiasa memberi kami sokongan dan juga pada yang datang malam ni. Program ini nampaknya sangat berjaya dan di kampung ini sendiri masyarakat begitu teruja sebab pertama kali Sabah FM bersiaran. Kita melihat di sana banyak pengajaran, banyak ilmu yang dapat kita daripada ini untuk membina sebuah keluarga bahagia, membina sebuah keluarga sakinah. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah kali ini. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.